Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan pastinya untuk anda semua. Untuk jam yang terakhir, selalunya kita ada ruang Espresso untuk anda semua hingga jam 10 pagi. Tapi spesialnya untuk pagi ini kita bawakan untuk anda semua tetamu istimewa kita lah untuk pagi ini. Jauh kita datangkan, pastinya kita ada untuk pagi ini Cik Jawahar Ali Amir Ali, Pengurus Besar Pejabat Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia SC. Apa khabar Cik Jawahar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini, Amin. Alhamdulillah. Banyak benda yang kita nak sembang pagi ni Cik Jawahar. Ya. Berkenaan dengan, bila orang cerita berkenaan dengan pelabur, bila orang cerita berkenaan dengan simpanan kan. Pasti yang sekarang ni kalau kita tengok untuk yang zaman sekarang lah. Zaman yang serba canggih lah. Ya, betul. Zaman yang kadang-kadang kita tak boleh nak terfikir dengan kita punya akal kita ni macam mana dia dapat informasi kita. Ya, betul. Macam mana kita boleh terjerat dengan scam love. Scam Macau scam, macam-macam jenis scam lah sekarang ni kan, Cik Jawahar kan. Dan pastinya itu yang kita nak bincang untuk pagi ni. Dan pagi ni jugalah sebab itu kita datangkan Cik Jawahar Ali Amir untuk kita mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan scam, berkenaan dengan pendidikan pelaburan. Tapi sebelum tu mungkin kita nak ke aktiviti scam, ke pelaburan yang bijak. Kita mungkin nak tanya sikit lah pada Cik Jawahar berkenaan dengan peranan Suruhanjaya Security itu sendiri. Macam mana tu? Okey, terima kasih. Amin. Secara amnya, Suruhanjaya Security Malaysia atau ringkasnya SC merupakan badan berkanun yang bertanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia. Tapi bagi tujuan pada pagi ini, saya ingin menyatakan bahawa antara mandat utama SC adalah untuk memastikan pelabur-pelabur Malaysia terlindung. Bila kita kata terlindung tu, terlindung dari segala segi, terutamanya mereka terlindung dari terjerat dengan mangsa-mangsa scam lah ya. Dalam hal ni kami dapat lihat ya, terutamanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini, aktiviti pelaburan rakyat secara amnya bertambah ya. Itu satu peningkatan yang kami positif. Tetapi dalam masa yang sama, kami juga melihat bahawa kes-kes penipuan pelaburan juga semakin bertambah ya. Dan perkara ini kami dapat lihat semasa pandemik ya, semasa pandemik COVID-19, bahawa bila ramai orang duduk kat rumah, bosan, mempunyai banyak masa lapang, jadi mereka terjerat dengan mereka juga mempunyai kekangan kewangan ya pada masa tu. Jadi banyak yang menjadi mangsa-mangsa scam pada waktu itulah. Dan kami lihat bahawa perkara ini, gejala ini semakin berluasalah dari ke hari ke hari. Jadi kami rasa perlu untuk memastikan bahawa orang awam faham dan dapat melindungi dan menghindari daripada menjadi mangsa scam. Dengan topik kita hari ini pun kita nak cerita berkenaan dengan cara pelaburan yang bijak. Pelabur yang bijak adalah pelabur yang terlindung. Dan pastinya tadi Cik Jawahar tadi pun ada cerita berkenaan dengan ada bentuk peningkatan untuk yang yang ditipu ni. Betul ke Cik Jawahar? Yang sejauh mana meningkatnya tu? Kok ada statistik ke macam mana? Jika saya boleh berkongsi sedikit statistik lah ya. Jadi bila kita lihat daripada tahun 2020 hingga ke tahun lepas 2022, berdasarkan kepada aduan yang kami terima, kami dapati bahawa ianya adalah peningkatan yang sekali ganda. Ya, bila saya kata sekali ganda tu, 2020 kami terima sebanyak 548 aduan, tapi pada tahun lepas 2022 kami menerima aduan sebanyak 1124 ya, itulah peningkatan sekali ganda. Dan peningkatan sebegini memang amat membimbangkan. Dan bila kita lihat juga daripada jumlah kerugian yang dialami oleh mangsa-mangsa, ianya telah mencecah puluhan juta ringgit. Puluhan juta ringgit berdasarkan maklumat yang kami terima daripada orang awam. Agak tinggi kita boleh katakan membimbangkan ya. Dan perlulah untuk rakyat-rakyat Malaysia, khususnya untuk di Pulau Pinang yang sedang mendengar sekarang ni, dan juga mungkin penonton-penonton di Facebook Live kita sekarang ni, di live di Mutiara FM RTM Pulau Pinang, mengambil tahu akan kaedah yang betul dalam kita nak melabur dan ke mana maklumat kita yang nak pergi tu. Ya, betul. Tak boleh sebarangan menonong yang kata kan. Jadi Cik Jawahar, untuk langkah-langkah
daripada pihak SC sendiri ataupun Suruhanjaya Security dalam nak membendung penipuan pelaburan dalam negara kita ni? Jadi SC mengambil pendekatan dua hala untuk menangani isu inilah. Yeah. Pertama, kami membendung aktiviti scam ni menerusi pelbagai tindakan pencegahan dan penguatkuasaan. Ya. Itu adalah tindakan yang kami ambil. Yeah. Tetapi dalam masa yang sama juga kami mengambil langkah untuk memperkasa pelabur melalui aktiviti-aktiviti pendidikan pelaburan. Ya. Yeah. Dalam usaha membendung, yang pertama tadi saya kata dalam usaha membendung aktiviti scam ni, IC telah mengambil beberapa langkah dan berterusan mengambil beberapa tindakan seperti menyenaraikan nama-nama yang disuspek menjalankan kegiatan scam ni dalam senarai peringatan pelabur. Ya, kami dalam laman web kami ada senarai peringatan pelabur di mana nama-nama yang disyaki menjalankan scam, ada senarai di situ, orang awam boleh pergi ke laman web kami untuk melihat. Jadi sebelum melabur, semaklah senarai tersebut, salah satunya. Untuk buat checklist, orang kata checklist. Ada checklist, checklist. Dalam masa yang sama juga kami mengambil tindakan seperti menyekat laman web yang kami sakati, kami dapati menjalankan kegiatan-kegiatan scam ni, atau juga menyekat banyak sekarang ni kami tengok bahawa scam ini dipromosikan atau dilakukan menerusi social media, Telegram, Facebook, dan Twitter dan sebagainya. Jadi kami bekerjasama dengan agensi-agensi dan syarikat dengan Facebook untuk menyekat laman-laman social media yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang salah itu, yang penipuan itu. Ya, itu antara langkah-langkah yang diambil oleh SC sendiri, Suruhanjaya Security. Dan banyak lagi kita nak tanya kepada Encik Jawahar selepas ini. Kita nak itu dari segi langkah SC, tapi mungkin juga dari segi pelabur tu sendiri, dari segi insan tu sendiri dalam kita nak berlabur ni, apa yang nak memastikan mereka ini terhindar daripada penipuan scam. Lepas ni kita nak tanya kepada Encik Jawahar. Untuk anda terus setia bersama kami di Metro FM. Ya, Metro FM segalanya untukmu. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih dengan Yusof hari ini teman anda, dan hari ini kita bersama-sama tetamu istimewa yang kita bawakan sempena bersama-sama InvestSmart at Penang 2023. Kita hadirkan Encik Jawahar Ali Amir Ali, Pengurus Besar Pejabat Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia SC. Seperti dengan tajuk kita untuk hari ini, pelabur yang bijak adalah pelabur yang terlindung. Encik Jawahar, tadi banyak dah kita nak sembang antara peranan daripada SC sendiri dan bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh SC dalam kita nak membendung pelaburan, penipuan pelaburan ataupun scam ni. Tapi kita nak tanya juga dari segi pelabur sendirilah. Orang tu sendirilah, macam mana dia nak kena peringat, nak elakkan daripada dia terjerat jadi mangsa penipuan scam ni. Okey, untuk tu izinkan saya berkongsi satu formula lah yang telah kami rumuskan untuk supaya orang awam mudah ingat. Formula ni kami panggil formula TIPU. Okey, iaitu TIPU, Senang ingat bagi saya, biar saya jelaskan. T itu merujuk kepada tidak akan rugi. Okey, bila seseorang itu mempromosikan sebarang pelaburan dan mengatakan jangan risau, pelaburan ini tidak akan rugi. Jadi awas padalah, sebab ianya mungkin mempunyai ciri-ciri scam, sebab tidak ada pelaburan yang boleh menjanjikan pulangan tanpa risiko. Semua pelaburan akan ada risikonya. Lepas tu lagi yang I pula, indah khabar dari rupa. Indah khabar dari rupa. Ianya merujukkan kepada bila kita lihat, dia menggambarkan seolah dia hidup mewah. Saya dah berjaya, saya dah invest. Dia bergambar sebelah Ferrari lah, dia bergambar sebelah banglo besar lah, apa semua tu. Pulangan lumayan lah. Contohnya dia lah, tapi dia menggambarkan bahawa saya dah kaya sebab saya melabur macam ni. Tu indah khabar dari rupa. Bila kita tengok ciri-ciri macam tu, kita harus ingat balik lah. Lepas tu P, peluang hanya sekali. Dia promosikan, dia kata ni peluang ni sekali, hari ni je. So, dia beri tekanan kepada mangsa tu supaya melabur dengan cepat. Dan akhirnya adalah untung besar. Dia kata, jangan risau, kita melabur RM300 hari ni, dalam masa 4 jam boleh dapat pulangan RM20,000. Tak logik, tetapi kita lihat skim-skim penipuan seperti inilah banyak berleluasa dan banyak orang awam
menjadi mangsa. Jadi kalau kita boleh ingat formula ni, kita rumuskan supaya orang awam mudah ingat, dan bila kita ingat ni, kita bolehlah salah satu cara untuk kita menghindarkan diri kita daripada menjadi mangsa scam. Itu antara formula tipu lah. Ya, betul. Itu untuk saya sendiri boleh pakai. Ya. Anda dekat luar pun boleh pakai juga. Semua orang boleh pakai. Semua orang pakai. Tipu ni kiranya jangan mudah terpedaya lah. Ya. Tipu tu ada terma-terma tu untuk kita yang sebagai yang nak melabur tu. Ya. Kita ada banyak saya juga ingin memberikan satu nasihat yang saya rasa nasihat ni kalau diamalkan atau kalau diikuti oleh orang awam, kebanyakan scam, skim-skim penipuan ni boleh dibendung, ya. Iaitu bila kita ingin membuat sebarang pelaburan, jangan sesekali memasukkan duit ke dalam akaun individu sesiapa-siapa. Ya, maksudnya jangan melabur. Bila kita melabur tu, maka masuk duit dalam akaun Ahmad bin Abu, akaun laundry akaun Amin, tak boleh. Dia tak boleh. Jangan masukkan duit ke dalam akaun individu. Sebab jika kalau kita nak buat pelaburan, wang pelaburan harus dimasukkan kepada akaun rasmi syarikat yang dilesenkan oleh SC sahaja. Ya, akaun rasmi sahaja. Jadi bila orang awam ingat satu nasihat itu saja, saya rasa kebanyakan scam dapat dibendung. Dan pastinya untuk berkenaan dengan langkah yang dibuat oleh pelabur sendiri ataupun anda sendirilah supaya cakna. Dan kita nak tanya juga, kalau dari segi scammer tu sendiri pula, mungkin ada tips-tips ke nak tahu cara mereka ni dan nak jerat mangsa ni macam mana pula Cik Jawahar? Ya, kita boleh lihat banyaklah cara yang diamalkan oleh scammer lah, dan semakin hari mereka pun semakin pandai. Cerdik mereka pun pandai cerdik lah. Jadi kebiasaannya kita lihat scammer, dia akan macam saya kata tadi lah, menjanjikan pulangan yang lumayan dalam masa yang singkat. Okey. Dan juga mereka juga kami lihat dalam banyak skim-skim tu, mereka menyalahgunakan nama dan syarikat logo yang sah, yang sah untuk meyakinkan mangsa. Kononnya mereka berurusan dengan syarikat yang sah. Apa yang saya nampak tu macam bank lah, dia pakai bank negara. Dia pakai logo bank negara lah, pakai logo SC lah apalah. Lepas tu dia buat sertifikat palsu lah, lepas tu dia sebarkan melalui WhatsApp lah. Seakan betul lah orang tengok tu. Seakan betul lah orang tengok tu, dia kata betul ini kot dah. Tapi padahal itu adalah semua tu cara-cara atau hilah yang digunakan oleh scammer untuk menjerat mangsa lah. Dan lagi satu ialah bila kita dah buat pelaburan, dia akan kata, dah masuk 300, dah untung dah 10,000, dah untung 20,000. Nak keluar tu kena bayar lagi yuran bank negara lah, kena bayar yuran tulah ni lah lagi. Maksudnya dia tak bagi kita keluar duit kita, dia suruh kita tambah. Jadi scammer tu dia akan cuba membuatkan mangsa bayar sebanyak mana yang mungkin lah. Dia akan itulah cara-cara scammer menjerat mangsa lah, ya. Okay. Jadi itu antara kaedah-kaedah scammers lah yang kita nak kenal. Lagi satu lah, untuk saya last sekali saya nak cakap bahawa kita kena juga harus berwaspada bila kita terima sebarang peluang pelaburan melalui social media. Sebab kami lihat banyak sekarang scam-scam yang dilakukan tu adalah dilakukan menerusi platform social media. Dan pada awalnya kami tengok kebanyakannya melalui Facebook. Tapi sejak kebelakangan ni kami lihat bahawa banyak sangat scam-scam ni yang dipromosikan melalui aplikasi Telegram. Jadi bila kita terima sebarang tawaran pelaburan melalui aplikasi Telegram apa dia, berwaspadalah, ya. Dengan link-link yang dia bagi link yang dia bagi tu, kalau kita klik tu